I Nanti tanya lah. you all You all tahu tak asam dan masuk putih apa? Aku tak tahu. Aku nak cakap pickles je paling lambing kot. Um, Tak tahu lah. Tapi dia bukan pickle. Pickle dia Asam. orang basah. Pickle kita kering. Tu lah. Mm-mm. Dry So pickles. dalam kepanikan I, memang panik tau, macam panik gila. Kawan I semua dah keluar. I orang yang last, okay? Dah immigration tu gemuk perempuan. Lepas tu I Asian, you tahu lah kita macam inferior sikit kan. Dia tengok, what is this? I tengok dia. Lepas tu muka confident Muka confident. Dengan tak tahu apa asam dalam basuh putih, I jawab ni. It's asam. Don't you know? you kena fokus cara I sebut tau. Sebab dia macam nak salah. It's asam. Lepas tu Mak Saleh tu pegang asam tu. Dia tengok I. Dia tengok asam tu. Dia tengok I. Dia tengok asam tu. Lepas tu dia tengok I. Lepas tu I buat macam muka macam kau Muka masak. tak I buat macam muka macam kau Australian Mak Saleh. Takkan kau tak tahu asam ni tau. Lepas tu I macam asam. You know right? Lepas tu dia kata asam. Yes. Asam is when you eat, when you felt. Lepas tu Allah meloya. Dah masuk putih apa meloya? Fikir-fikir tak boleh fikir kan. I kata, yeah, you eat asam when you feel meloya. You know meloya? Ini cerita betul tak tipu tau. Lepas tu dia macam tengok dia kata, asam? Meloya? Yeah, don't you know? Muka macam confident. Lepas tu tahu dia buat apa? Dia ambil asam tu letak dalam bag I balik. Dia kata, okay, you can go. Oh no. Lepas I keluar kawan I kata, what did they take from you? What did they confiscate? I kata, nothing. They gave me back my asam. What do you say? I say, it's asam. You eat when you Melaya. And you got away with it. Of course. Adalah. Itulah cerita I. Actually banyak lagi cerita tapi ni paling takar. Kelakar. Thank you very much. So lain kali korang nak pergi mana-mana yang korang tak tahu perkataan tu dalam basuh putih kan, macam dia punya. Alah, terkeluar. Hello, testing. Hai, dengar je. Oh no. Alah, baru nak dengar tips tadi. Betul Okay. Sementara kita tunggu Miss Lily masuk balik. Kita ada speaker baru, Dr. Hafsah. Welcome Dr. Hafsah. Hai Dr. Hafsah, jumpa lagi kita malam ni pula. Hello, selamat datang. Hai, selamat datang. Dr. Hafsah, pengalaman. Dr. Hafsah mesti banyak ni. Pengalaman. Okey, gimana Tak boleh lupa. Kalau yang kelakar boleh, sedih boleh, seram boleh. Yang mana tak boleh lupa lah. Paling tak boleh lupa. Paling tak boleh lupa. Okey. Okey. Okey, selalunya I pergi satu tempat setahun ada satu tempat lah yang akan pergi. I tengah fikir ya. Mana yang the first time I pergi Paris, maybe as a student lah masa tu. Lepas tu, yelah, Paris ni macam, to be honest, I think it's a bit overrated lah sebab, you must go once, but I've been there a few times sebab ada kawan atau family yang pergi, tapi I think kalau dah pergi sekali tu sebenarnya sekali ke dua kali dah cukup lah sebenarnya, tak adalah kena pergi. But anyway, masa first time pergi as a student pula kan, French ni dia agak bangga lah dengan dia punya language dengan negara kan. One thing I learn about it lah. Macam dia pun tak suka kalau orang cakap English sangat kan, macam tu. Kalau sesiapa yang pernah pergi France lah. In fact, dia lagi suka kalau orang cakap bahasa dia lah kan, daripada cakap bahasa Inggeris. So, anyway, I cannot remember. I think masa tu I pergi through this is the first ke second time. But anyway, the first time I went, masa tu as a student. So, pergilah Disneyland kan, semua kan. Lepas tu, masa balik kot tak silap. Masa balik tu, dia kan ada, pergi airport, ada setengah airport tu kena buka tudung. Kena masuk dalam, security tu, dia akan box untuk buka tudung untuk security. Tak tahulah kenapa, macam ada airport tak perlu, ada airport perlu kan. So, in most situations kita rasa macam agak uncomfortable lah because dia macam nampak macam kita ni criminal walaupun kita haven't been proven to be guilty of anything kan.
Tapi masa tu it's a bit funny lah because okay, yang airport tu memang kena pakai kena buka tudung dia. It was a small airport. I cannot remember which one it was. Sebab ada a few kan airport kat Paris tu. Lepas tu kena masuk tu, lepas tu kan kita kena pakai tudung tu balik sebab ada perempuan lah yang security guard yang perempuan lah kan, polis yang perempuan. Lepas tu kita kan rendah kan, so macam apa tu, cermin tu tinggi, so macam dia macam nampak lah kita struggling tu untuk pakai balik tudung tu kan, so macam tak nampak cermin tu kan, jadi macam walaupun dia tak cakap English sangat, dia macam rasa macam nampak lah dia macam gelakkan kita. Lepas tu bukanlah gelak macam in a way yang macam condescending, macam walaupun kita tak communicate tapi macam comel dia. Lepas tu kita orang dua-dua gelak dalam bilik tu macam yes I need a stool kan. So dia bawakan macam stool kecil tu untuk kita panjat dan kita pakai tudung lah kan, macam tu. So it was a cute memory lah kat situ dekat France. Yeah, that was kind of nice. And then ada sekali tu I bawa my mom dengan dia punya kawan dia tau. So kawan that was an exciting one. Dia macam nak kata macam tak tahulah, macam running man pun ada kot. Tak tahulah, tapi macam masa tu nak dikata dia a bit challenging because masa tu tahun berapa ada snowstorm tau. Memang island pun jarang snow, tapi masa tu memang snow yang tebal sampai banyak flight kena cancel, and it was the very year that memang snow teruk. So what happened was kita orang memang dalam plane, after 2 hours or so dalam plane kena keluar sebab flight cancel. So me, my mom and her friend lah kena keluar. Lepas tu tengah tunggu dekat kita orang beratur lah untuk dapat refund kan. Lepas tu tengah beratur dapat refund tu, ni dekat Dublin Airport lah. Kena keluar balik after 2 hours dalam plane kan. Tunggu dapat refund tu, ada orang macam lalu lah, dia kata okay, who wants to go to Nice? Macam Nice kan kat France juga, siapa yang pernah pergi France ada a few places kan. So kita orang nak pergi Paris, tapi dia nak ada offer instead of pergi Paris, pergi Nice. So I terdetik kat hati, actually kan I have a friend in Nice. So I macam tapi the catch is that macam you have to get the return flight from Paris jugalah. So by hook or by crook, you have to get to Paris to come back to Dublin lah. So what it was, okay, dalam sebab tapi nak kena cepat lah sebab flight pergi Nice tu dalam waktu tu juga. So I had to call my friend, cakap my friend rupanya bukan dekat Nice, dia dekat apa nama tempat Hualepa ke apa entah benda. So I cakap is there somebody in Nice kan yang boleh tunggu dekat airport, because I don't know Nice at all kan. So what happened was dia ada kawan-kawan dekat Nice, so dia contact, lepas tu dia kata okay, you can go to Nice. So I bawa lah. So kita orang lari-lari dengan my mom dengan makcik tu lari pergi terminal kan. Memang macam kelakar lah. Tapi macam kita orang nasib baik my mom and her friend pun fit. So macam marathon pula pergi terminal tu. Lepas tu sampai dekat Nice, so I'm actually literally scanning the crowd for a Malay looking guy. I don't know. Sebab dia kawan my friend kan. So so I literally haven't seen this guy, and macam literally scanning the crowd. Lepas tu adalah this like Malay guy, okay, came and then okay, introduce himself. Lepas tu dia tumpangkan dekat dia punya studio and for the 3 of us semua kan. And then that night spent, I think I was still a medical student at the time, and malam tu kita orang spend the night in Nice. It was really beautiful, and ada macam ada light show dekat dataran tu semua, and that's the first time lah I felt in love with Nice. Lepas tu I cakap dengan myself, okay, if I ada rezeki lagi, I akan datang sini lah. So indeed, when I started working after a few years of working, I came to Nice, and it's been my favorite place to travel. Every few months memang I akan pergi Nice because I had friends there, and there's not many people left there, but there used to be a small Malaysian community there lah. So it was cute lah, because masa tu macam it was really macam
orang kata unprecedented things happen. Lepas tu you just have to adapt lah. Macam okay, daripada Nice tu kita orang spend the night there, and then the next day pergi Paris pakai ni lah, naik train lah. So naik train. So dari Nice tu kita orang pergi Paris naik train. Lepas tu dalam train journey tu pula stranded lagi sebab snow tebal. Stranded lagi, kena lagi. Lepas tu macam dalam snow yang tebal. Lepas tu kena tunggu train lain sebab train tu rosak semua kan. So macam it was a very yang kelakarnya nak balik Dublin tu pun it was there was something yang challenging lagi lah, macam there was another hurdle lah. So basically the flight was cancelled again tau. Masa nak balik Dublin. Lepas tu kan bermalam lah dekat dia punya airport tu kan. We had to just like sleep wherever lah, dekat kursi, dekat lantai ke apa kan. Lepas tu the next day tu okay lah, semua orang dah beratur lah nak balik Dublin macam sebab banyak flight dah cancel. So macam the next flight orang macam merebut-rebut lah nak pergi kan. So ni Dublin in general, Irish are very nice, tapi everybody was stranded and everybody was tired and annoyed, frustrated and irritated. So masa tu macam semua orang pun macam cranky kan. So macam mana tak, I tengah beratur waktu tu. Lepas tu I beratur rupanya dekat lane yang salah, tapi for the same airline and plane lah or journey. So dia kata I was supposed to go to another lane. Tapi tak apa, you can just macam kiranya be at just go to the lane lah, because macam I've actually queued myself so I don't have to wait lah macam tu. So orang macam bengang lah, lepas tu macam sebab kita dah cut, macam kita ni potong barisan lah kan. Tapi macam in actual fact we were actually queuing in another lane macam tu. Lepas tu auntie tu sebenarnya English teacher tau, yang kawan my mom tu. So orang kat belakang tu bising-bising lah kan. Lepas tu dia macam cakap lah dengan macam tegur lah macam auntie ni kan. Lepas tu auntie ni walaupun dia English teacher kan, dia kata me no English. Sebab malas. Padahal dia English teacher kan. Lepas tu macam lawa gila macam tu, sebab kita macam orang nak cari gaduh kan, kita malah layan kan. So betul, macam malah nak layan. I memang tengok depan je lah, sebab macam kita 3 orang kan. Dia yang paling ke belakang sekali, auntie tu. Tapi macam dia kata no, me no English, I don't understand macam tu lah. So macam lawak gila lah waktu tu. Lepas tu yang geramnya, I tengah dah tertutup orang marah-marah kat belakang ni kan, sebab kita potong barisan, sebab dia ingat kita tak beratur. Lepas tu dah sampai pula dekat kaunter tu, orang tu pula ya Allah, yang macam mana yang orang kat kaunter tu, dia macam tanya, macam lama lah pula dia proses kan. Dia cakap kenapa dengan kau ni kan, dah lah orang kat belakang ni dah marah kan. Lepas tu banyak pula dia tanya soalan kan. Rupa-rupanya yang jaga dekat kaunter tu macam Algerian lah, dia Muslim tau sebenarnya. Macam tu. Lepas tu yang dia banyak tanya, cakap kenapa dia banyak-banyak tanya ni kan. Lepas tu macam oh by the way, your hijab is very beautiful lah. Dah mengorat dah pula kan. Aku macam pula wrong timing kan, wrong timing. Aku macam orang kat belakang tu dah menyumpah merendah kan, macam boleh tak tolong cepat sikit. So masa tu lawak lah, sebab I macam tak faham kenapa kau ni lambat sangat weh, kat belakang tu dah marah kan. So rupanya faham lah at the end of it, macam dia tegur Skakar, cakap oh patutlah dia ni Muslim, rupanya patutlah dia macam lama sangat dia proseskan kita orang 3 orang ni kan. Macam nak bermesra lah, tapi salah masa lah. Itulah kelakar lah waktu tu. It's a very challenging journey lah. One of the most challenging journey I've ever had lah. Kelakar. Thank you very much Dr. Hafsah. Alan, Miss Lily kita keluar lagi kan. Aduh, tadi baru masuk sebab tadi tak ending lagi. Okay. Dah masuk dah. Oh, dah. Oh, okay. Tak appear dalam ni kot, dalam ni. Hai Miss Lily. Tadi ending tadi. Okay, tak tangkap tadi. I nak cakap. Asam Melaya. Asam tu. So I punya nasihat lah untuk orang-orang yang nak travel. Confident adalah penting. Biarpun kita tak tahu apa-apa pun ya. Itu aja I punya nasihat. Tapi kalau you nak tahu cerita travel, I sungguh banyak. Macam membodohkan diri, yang menakutkan,
Scam I tak pernah lagi. Yang menakutkan macam pergi Paris orang drunkard ikut. Oh, itu scary gila. Itu macam nak nangis-nangis. Oh. Macam I pernah buat India tanpa itinerary. Itu pun macam kerja bodoh. Tanpa itinerary, I pergi dengan orang yang jumpa kat Facebook. Lagi best. Ui. Kalau I nak merepek, I akan merepek gila. Tapi selalunya I macam quite coordinator. Tapi macam of late, sebab I travel very heavily. I travel dah about 45 countries. So negara yang I repeat, I dah macam malas nak buat itinerary. Macam redah aja. Kalau negara tu macam first time, I akan buat loose itinerary. Maknanya dia itinerary I 3 hari kat sini, 3 hari je. Apa nak buat kat situ, I tak ada itinerary. Itinerary I is by that city. So I masuk city tu 3 hari, I book accommodation 3 hari, apa nak buat tiap-tiap hari I tak ada plan. Sampai sana nanti I fikir I suka buat lah. I nak extend hari, I extend lah. So I punya very loose lah. Tapi ada sekali tu I pergi mana? I pergi Arctic Circle, lingkungan Kutub Utara dekat Finland. I pergi Lapland. So I sampai sana, nama pekan kot, Rovaniemi. Kecil je pekan tu. Kat pekan tu dia ada Santa Claus Village, ada Santa Claus Office, ada Santa Claus Post Office. So it's the northernmost post office in the world. It has the northernmost McDonald in the world. Tapi I rasa Russia dah beat them to it. Dia ada the northernmost H&M in the world. Dia ada the northernmost zoo in the world. So I pergilah tempat tu. I punya travel, macam mana I pilih tempat I nak travel, selalunya random dan pelik. So I pergi tempat ni sebab I nak pergi zoo. Sebab I suka zoo. So I nak pergi zoo paling utara di dunia. So I pergilah zoo ni. Zoo ni putih je. Dia snow kan. So dia macam -22 and below. So dia putih je. So dekat zoo ni you tengok polar bear, you tengok penguin, snow owl, benda-benda kutub utara lah. You jangan harap nampak gajah lah, memang tak wujud kan. Harimau semua you jangan tanya I, okay? Gajah yang Ice Age tu lah. Itu kalau gajah tu ada I pengsan. I tak boleh Malaysia dah. So zoo tu bercorak macam tu lah. Maknanya dia ada Arctic fox. You tahu tak fox yang warna putih je tu? Yes, oh my god. Harry Potter punya owl kan putih je. Yes. That's how the zoo is. Dia punya helang pun putih je. Cantik gila. You nak tahu, you kena masuk I punya Facebook, ada gambar. So what happened is, dekat zoo tu adalah lynx. Tahu kucing lynx tu, lynx LYNX, I think so, that's how you spell it. And then ada Wolverine. So Wolverine ni, you tahu kan Wolverine tu wujud je. So Wolverine ni dia berlari-lari lah. Wolverine tu comel rupanya. I ingat Wolverine tu macam Logan dalam cerita X-Men tau. Wolverine betul loncat-loncat lari-lari. Lepas tu I dengan kawan I aja Asia. Yang lain semua orang Finland. So I kat situ macam Wahidah, dia tulis sini Wolverine, tu Wolverine. Hugh Jackman kan? Hugh Jackman. Aku buatlah tu tak, panggil Wolverine tu Hugh Jackman. Lepas tu Mak Saleh belakang tu pun panggil dia Hugh Jackman. Semua Mak Saleh tu panggil binatang tu Hugh Jackman. Lepas tu I pusing belakang, why you follow me? It's a Wolverine. Lepas tu I bla-bla macam tu. Tapi macam Mak Saleh tu rasa macam kelakar. Sebab I panggil Hugh Jackman. Lepas tu I gelak-gelak. Lepas tu I macam panik. Macam kalau dia kata macam orang Asia aku ajar. Kalau dia kata orang Asia aku ajar, I nak mengaku I orang Singapore. I tak nak mengaku I orang Malaysia. Jadi dia kata lah orang Singapore aku ajar. So, pandai tak? Pandai kan? Lepas tu I panggil lah macam Hugh Jackman, here boy, macam tu. Lepas tu Mak Sadi tu rasa macam kelakar. Mak Sadi yang tengok tu semua panggil Wolverine tu Hugh Jackman. I macam, kenapa dia ikut kita? Kenapa dia panggil binatang tu Hugh Jackman? Tak apalah, lepas tu kita belah. Tapi cantik lah tempat tu. So selalunya orang pergi dekat Arctic Circle tu nak tengok apa tu, aurora.
Oh my god, yes. Ya Allah, nak Tapi tengok I sekali tak nak sebelum. tengok aurora. I tak nak tengok. So what I did is I pergi northernmost zoo in the world. I pergi Santa Claus Village. I pergi the northernmost post office in the world. Northernmost post office is Santa Claus tu punya post office. So you boleh hantar surat atau postcard kat diri you untuk masa depan. You faham tak? Oh. So dia ada macam box, lepas tu you tahulah bulan mana, tahun mana you nak hantar. Nanti bulan tu, tahun tu you akan dapat. You faham tak? Bestnya. Lepas tu post kan stamp tu dengan chop dekat stamp tu, dia tulis itu Santa Claus Post Office. Arctic Circle. Aku gila. So macam tu lah. Banyaklah lagi cerita. Teringin nak pergi negara tu. Negara apa tadi? Dia bukan negara, dia dekat Finland. So kalau you nak pergi Arctic Circle, lingkaran Kutub Utara, dia banyak negara yang ada lingkaran Kutub Utara. Ada kat US pun ada. US is dekat Alaska. Canada pun ada, Russia pun ada, Norway pun ada. I pilih yang dekat Finland sebab yang kat Finland aja ada Santa Claus. Okay. Negara lain tak ada. That'll be on the list then. So kenapa, nak tanya kenapa tak nak tengok aurora? Oh my god, that is like macam dah berapa lama dah dalam on my wish list. Kenapa tak nak tengok aurora? Sebab semua orang pergi. Lepas tu I kan jadi macam it's so mainstream. I don't want to go. I kan macam rebellious. Tapi dah sampai sana. I tahu. Tapi I macam kerek. Kok I pergi sekali. Kalau I pergi sekali, I tak ada benda nak tengok. Sebab apa? Macam ni, Finland, I pergi tengok Santa Claus tu. Tapi kan you boleh tengok dekat Sweden dengan Norway. So, I fikir kat Sweden, I tengoklah aurora. Dekat nanti kat Norway, I tengoklah fjord. You get what I mean not? Oh, I see. Bestnya, ya Allah, rindu je nak travel. So macam sebab kita ada Finland, sebab dia Scandinavian country kan, you boleh tengok aurora. So I boleh pergi dekat Greenland, dekat Iceland. Iceland pun I pergi, tapi I tak pergi tengok aurora juga. I kan macam okay, don't ask me how I plan. I have the weirdest plan. Macam kat negara ni orang semua pergi aurora. I tak nak pergi aurora. I nak pergi buat benda lain. Macam I punya karakter macam tu. Boleh faham. Boleh relate kan. So. Yes. So itulah ceritanya. Kalau you all nak tips, I boleh bagi. Terima kasih Miss Lily. Tapi rasa one thing for sure, the places that Miss Lily pergi, yang the one yang north, yang semua dekat north, walaupun tak plan, mesti apa yang Miss Lily buat mesti tak gagal kan? Sebab apa tahu? Apa? Nothing will went south. Kita ada speaker yang lama dah tunggu. Tadi rasa nampak Fiza dah angkat tangan tadi. So rasa ada invite. Jadi Fiza, selamat datang. Hai Fiza, ada apa-apa sharing ke? Sharing kat kita. Travel travel boleh, apa-apa pengalaman lah yang tak boleh dilupakan. I rasa kalau pasal travel, maybe waktu kita orang first year dulu, sebab I ex-student overseas. So ada my first year cuti bila time tu winter punya cuti waktu kat universiti dulu. Lepas tu kita orang ada macam satu batch, macam ada few of kawan, kita orang macam plan lah nak pergi. Sekejap, time tu bukan betul ke waktu winter? Macam bukannya waktu sama. Tak ingat lah. Sekejap, sama. Betul sama. Okay, betul waktu sama. Okay. So kita orang plan nak kita orang nak pergi Turki. So ada 4 orang perempuan. Ada 4 orang perempuan. So dekat Turki kita orang pergi ada Istanbul, tu pergi Kapadokia. Ada a few of tempat yang macam famous juga dekat Turki tu. So, I rasa antara pengalaman yang macam tak boleh kita orang lupakan is dekat Turki tu. Macam bila dah sampai, kita orang macam ada, kita orang dah ada je itinerary apa semua dah. Memang member semua dah plan lah. Memang kita orang dah ada rancangan apa semua lah. Tapi bila kan kita kan kalau nak tukar kalau nak duit kan kena pergi
keluarkan duit dekat tempat tu juga baru boleh keluar duit kan. Lepas tu memang kita pun dah plan dah kad yang kat Malaysia tu boleh keluar international apa semua. Duit pun macam kalau yang tunai yang ada pun kalau nak money changer pun macam cukup ada apa semua tu kan. Tapi bila sampai dekat Turki, macam-macam benda, macam-macam masalah ada yang macam kad tak boleh guna. Lepas tu kad tak boleh guna. Lepas tu duit yang kita orang bawa tu, duit yang ada kawan bawa yang dah prepare tu tiba-tiba hilang walaupun dia kata dia dah letak dalam dia punya luggage. Macam-macam lah, memang macam-macam lah semua. Lepas tu dah lah ada yang kita orang buat itinerary, ada yang kita orang dah book dulu tau. And ada yang dah book yang macam book je dulu, tak perlu macam, tapi kena bayar kemudian. Faham ke? Tapi sekarang ni kita orang mengalami masalah bahawa kad tak boleh guna, kad tak tiba-tiba duit hilang apa semua macam tu lah. Lepas tu bila dekat Turki tu macam kat Turki kan macam ramai Muslim apa semua kan. Lepas tu nasib baik lah macam yang travel macam agency, macam ada yang kalau kita orang pergi tempat tu macam kita nak naik yang hot air balloon tu kan, yang tempat dekat Kapadokia apa semua tu kan. Lepas tu dekat situ lah yang macam yang kita orang terima banyak masalah yang duit tak boleh keluar lah apa semua tu kan. Lepas tu nasib baik lah orang tu macam baik gila, macam dia kata tak apa, tunggu duit boleh keluar apa semua tu baru boleh. Tapi orang tu memang macam menerima je kesalahan, macam kita orang punya masalah apa semua tu walaupun itu duit dia kot, macam dia bisnes dia kan apa semua kan. Baiknya. Lepas tu nasib baik bila macam malam tu baru macam kita orang dapat keluarkan duit lah apa semua. Lepas tu tu nasib baik lah. Tapi waktu kita orang kat Turki tu memang kita orang hidup dengan ihsan orang. macam sebab menghadapi banyak masalah kan. Macam tu lah. Memang kelakar gila. Lepas tu nasib baik time tu lagi satu waktu kita pergi tu time tu puasa. Dan kita orang memang puasa. Walaupun ada kadang-kadang dekat kalau kat Turki rasanya tak adalah macam Malaysia yang ada JAKIM pergi pukul pergi tangkap orang tak puasa apa semua kan. So ada je Turki yang memang ada orang kita orang waktu kita waktu tu kan, dia mengaku dia Muslim tapi dia tak puasa sebab dia kata alasan dia macam kerja dia berat apa semua kan, turis apa semua dengan panas apa semua kan. Lepas tu dia kata dia macam dia amazed lah kita tengok kita orang puasa sebab dah lah panas. Lepas tu travel macam boleh je kalau tak puasa macam tu. Dia cakap kat kita orang. Lepas tu kita orang macam okay semua tu kan. Lepas tu tu yang lepas tu dia macam baik tolong kita orang bawa macam pergi kedai yang elok sikit untuk buka puasa lah apa semua, benda-benda macam tu lah. So macam memang best lah juga dekat Turki tu. Lepas tu yang pasal duit tak nampak, hilang semua, yang kawan tak jumpa duit kat dalam beg dia kan. Tak tahu macam mana bila dia sampai Malaysia, dia kata rupanya duit tu ada je dalam beg luggage dia, tapi dia tak nampak. Macam pelik kan? Macam mana boleh duit tu terhijau daripada mata kawan tu kat sana. Geram betul. Situlah kelakar benda tu bila kita orang rasanya bila kita orang cerita balik benda tu paling kelakar sebab memang hidup macam mengharap ihsan orang macam tu lah sebabkan masalah-masalah itu. Tapi nasib baik orang-orang sana memang orang yang kita orang jumpa semua orang yang baik-baik. So macam tak adalah apa sangat. Macam tu lah.
Aduh. Okay, thank you very much Fiza. Tapi kan memang Lausa pernah dengar daripada mentor Lausa. Lausa ada seorang mentor ni, dia memang cerita, dia kata Turki ni they are very dia layan gas lah, dia Ya layan betul. gas. They have this one ada satu term ni, tak ingat nama dia. They call it service, they call it like dia layan orang dengan baik, and memang impress lah. Dan bila dengar cerita Fiza tadi macam ush, rupanya betul lah apa yang Mentor Lausa cerita dulu. Betul. Memang baik gila ada orang tu. Thank you. I think sebab dah banyak sorry mencelah pula. Ni dah tak apa, it's okay. Lepas travel to a few places in Europe lah, I think Turkey is a different experience. It's really breathtaking, and macam if you go to different places you get different views. Macam it's just really unique, and you get different culture, different scenery, and for each macam state you get different views lah, macam, and different each city is different lah. Even in Istanbul, if you go to, dia ada two parts of the city kan, ada separated by the river kan. Betul. So you akan dapat two different sceneries lah. So ada yang I pergi tu, ada sekali tu I pergi Bursa. Dia macam a small macam city, dia tempat macam sufi lah. Tahu kan sufi kan, macam lepas tu tarian sufi, macam tak tahulah nama dia. Yang pusing-pusing tu kan, Pusing-pusing yang orang tu pakai kan. baju putih. So I think orang ramai datang situ. Ramai datang situ dekat untuk tengok lah the culture kan. Lepas tu pergi dia punya, macam ada market juga kat situ. Dia ada macam banyak, yelah kalau dekat Istanbul ada Grand Bazaar tu kan. Tapi dekat Bursa tu pun ada a smaller version. Lepas tu kat situ memang ada banyak tudung lah. So kita orang, yelah tudung Turki kan, ada macam-macam design kan. Kita orang pergilah. So masa tu memang tahun tu mungkin tak seramai. Lepas tu kan macam kat Malaysia ada movie ke apa pasal yang ada dekat Turki kan. Saya pun tak tahulah, tapi Kapadokia something. Tak tahulah, tapi macam masa tu tak ramai sangat Malaysian punya turis dekat sana. So tak adalah terserempak ke apa benda kan. Jadi pergi sana, so orang tengok kita lah, orang tengok kita. Kita tadi. So firstly tak ramai sangat turis itu. Lepas tu kita pula pakai tudung tapi kita nampak lain. Jadi bila kita sebab pakai tudung tu macam unik lah. Lepas tu ada pula makcik-makcik yang lalu tu kan. Lepas tu dia tengok je kita kan. Lepas tu kan kita pakai tudung, dia macam gelak-gelak, dia macam ketawa-ketawa, dia macam adore lah. Lepas tu pegang-pegang kepala kita macam anak kan, macam tu kan. I rasa kan dia silap macam usap kepala. Dia ingat I Cina mualaf ke, I pun tak tahulah kan. Sebab macam ya Allah. Lepas tu kalau pergi kat Istanbul tu kadang-kadang macam nak masuk kedai pun segan kan, sebab kita tu tak adalah plan nak beli ke apa kan. Tapi kita masuk kan, macam dalam dia punya tu kan, come. Lepas tu duduk minum teh sama-sama. Lepas tu I've been there twice actually. I've been to Turkey twice, and then the second time I went there, I knew a lot more Turkish lah. Ada some English, some Turkish words that I knew. So macam diorang lagi lah suka kan. Jadi diorang duduk minum teh kan. Dalam hati aku tak ada nak beli apa-apa daripada kedai kau ni kan. Minum teh dia apple tea ke apa benda tu kan. So macam hospitality dia tu is really nice lah. Cuma just be careful lah. Ada certain people macam like any other places memang ada orang nak take advantage. Biasa juga. Macam Paris pun is actually quite dangerous now. Especially for the past few years. I pun tak tahu kenapa. Ada banyak pickpocket yang you memang tak perasan pun dia buat apa-apa. Phone ke apa benda memang cepat je dia ambil daripada you. So just be careful. Orang yang duduk sana pun pernah kena. And kalau Italy, ada my friend luggage pun pernah hilang dalam sekejap mata. So luggage tau, bukan purse, bukan apa, luggage. Sekejap je hilang. So just be careful lah. Macam just like any other places you go to. Ada dengan pasport sekali lah hilang. Susah lah. Testing.
Thank you very much Fiza, Dr. Hafsah sharing. Lausu first time bila dengar Lausu ada kawan juga seorang, dia memang suka travel dan dia pernah cerita lah like dia buat macam satu sesi ni, dia duduk dengan Lausu masa minum kopi, dia kata lah, apa pandangan you mengenai Paris? So Lausu cakap lah, romantic, orang pakai fashionable ke apa ke. Dia kata no, when you go there you nampak orang banyak apa orang panggil homeless and kotor tempat apa semua. So macam betul ke kan, macam tapi itulah bila kita pergi tu baru kita tahu kan. So like media portray macam ni kan, Eiffel Tower, tapi bila pergi sampai dia kata bawah hancing lah, apalah, homeless banyak, orang tak beradab, langgar-langgar, apa orang panggil tu, macam barricade dekat train lah, apalah, macam-macam dia kata. So macam, baru tahu, like, rupanya macam tu. Lausu dah pergi saya. China yang macam dekat Mongolia, Tibet, Chiu Chai Kuo, semua tu dah pernah pergi ke? Xi'an, all those historical and wondrous site. That's like my bucket list. Okay, seperti yang Lausu pernah Lausu ada cerita tadi, Lausu punya konsep bila nak pergi luar negara ni, sebab satu Lausu tak kaya, tak banyak duit. So Lausu punya konsep ialah kalau Lausu nak pergi, Lausu nak orang yang sponsor. So yang contoh tadi yang Lausu punya cerita dekat Thailand, Lausu pergi sebab company perlu Lausu handle beberapa benda lah dekat sana. So untuk China pula, Lausu pernah pergi, Alhamdulillah pernah pergi sekali. Dia atas tajaan Institute Kongji lah pergi. Waktu tu pergi tu sebab nak ada satu pertandingan public speaking dalam Mandarin, dan Lausu waktu tu wakil Malaysia pergi sana. So waktu tu pergi tu sebab dah memang disponsor lah, dan Lausu bawa RM100 sahaja pergi sana, duduk sebulan, tak habis RM100 tu, sebab memang waktu tu Institute Kongji tu sponsor, dan bertanding lawan dengan 108 negara, public speaking in Mandarin lah. So waktu tu Lausu ada pergi, adalah peluang pergi Beijing, pergi Shenzhen, pergi Changsha, lagi satu tempat dah lupa dah Allah. 3 ni lah, Beijing, Shenzhen dengan Changsha, 3 tempat ni. Yang historical main Lausu tak ada chance lah pergi. So macam waktu tu kita kena ikut bas kan, kena ikut beramai-ramai. So yes, one day memang plan nak pergi jugalah, tengok culture kat sana. Dan itu pun yang Lausu pergi tu pun dia bawa pergi Great Wall, and adalah a few historical places, tapi dia bukan yang the old traditional punya, macam kalau nak pergi teringin lah nak pergi tempat-tempat yang macam lagi traditional punya, lagi old punya places. Masa Lausu I assume Lausu pernah baca Great Wall is at Wanli-Changcheng lah. I think so, right? Betul. So masa kita baca tu, kita tengok Google semua tu, kita wow, besar. Bila sampai sana, apa perasaan? Macam terkejut. Sebab saya dah pergi. Saya macam saya macam bayangkan, besar ni, ini. Bila sampai sana, saya macam, ya Allah, tak Datuk, besarnya. Besarnya nak kena panjang. Apa perasaan? Macam sebab kita belajar bahasa Cina kan, kita punya assignment sampai kat Beijing tu dia macam lain sikit. So what's your experience? Untuk yang pergi Great Wall tu, Great Wall panjang, lepas tu dia ada banyak segmen, dan untuk yang Lausu pergi punya dia besar, tapi dia just like kita orang punya, we call it the ni lah, title Lausu, kita bawa macam satu kumpulan ni, satu tour, satu team ni pergi tu, dia just sebab Lausu pergi tu dia macam untuk pertandingan, so pergi tu dia macam ada time limit lah, kita tak dapat pergi jauh pun, dan pergi tu macam 15-20 minit and then dah balik gitu. So
tak dapat nak enjoy sangat juga tau. Tu yang macam one thing yang macam terkilan juga. But okay lah, pergi sana nampak lah dia besar. Besar tu besar, tapi yang tak best ni sebab nampak yang ni je, yang tempat yang crowded sahaja. Sebab kalau tak silap Lausa, Great Wall ni dia ada tempat-tempat yang macam tak perfect yang orang panggil, macam dah damage. Ada tempat yang dia pecah-pecah, tempat-tempat yang jauh-jauh, ada sampai tepi laut. Tak dapat ke sana lah. Kita orang just yang tempat yang dekat dengan center sahaja. Yang dekat dengan Beijing tau. 2 hours drive macam tu kan. Yang dekat punya Beijing tu. And Lausa kalau kata expectation tu okay, memang pergi tu the size tu kita memang dalam Lausa punya expectation memang expect besar. And dia pergi tu tengok besarnya. Then that's it lah, like pengalaman tu tak ni sangat lah, tak not that surprise, tapi dia sebab kita bagi Lausa pergi tu memang dah rasa like ni confirm besar ni. Sebab that's the only structure that can be seen from outer space yang Lausa pernah dengar lah. Yang Lausa pernah baca mengenai the fact itu. So macam confirm besar ni. Dia pergi pun macam memang besar. Besar gila. Tapi itulah like yes, quite surprise. And bila pergi tu macam memang the tourist apa semua, even the guide, dia orang memang selalu cakap lah, putau changcheng fei hao han. Maksudnya you're not a man if you haven't reached the Great Wall. So macam masa dulu tu dulu dengar macam wow, okay, tapi sekarang bila dengar marketing. so macam dia ni lah, it's an experience lah, tapi tak how to say, sebab tak dapat nak treasure sangat. Sebab pergi tu because of a competition. They let us went there 15 minit 20 minit, and then they take us back, and then they want us to okay, your next public speaking is about Great Wall. Macam what? Macam okay, whatever lah. Kita just macam sebab it's for competition, so we just ni je lah. So InsyaAllah pergi lagi nanti. Amin. Tapi yang one thing yang Lausa suka, Lausa pernah share juga, dekat China, kalau tip dia, makan ni kadang-kadang susah nak, kalau rasa susah nak cari ke apa, just mention to depends organizer ke apa, ataupun mungkin kalau pergi nak cari tu, pergi cari mi tarik lancau. Sebab kalau order tu lancau lamen tu bukan kata most likely lah, it's definitely halal. So alhamdulillah lah, memang pergi tu mention tu sebab ada jugalah masa mula-mula tu tanya juga kan orang sana, like lancau lamen ni confirm halal ke kan. Kita tanya orang sana, orang sana kata yes, kalau lancau tu memang kita tahu tempat tu memang Muslim, and the chef Muslim, dia akan guna daging lembu yang halal ni. So kita pun macam okay lah, confidence sikit. Walaupun kita dah biasa kan, dari kat Malaysia ni makan nak kena logo Jakir apa semua kan. So macam tu macam it gives us a comfort lah, like okay, takkan nak asyik makan sayur je kat sana. So macam ada daging sikit, macam okay lah. Thank you very much Lily. Thank you very much everyone juga. Masa pun dah tak awal. Masa pun dah tak awal tu is actually Chinese punya saying, 时间不早了. Sorry langsung terbawa ke bahasa Melayu pula. Semua yang hadir tadi, tadi langsung nampak Amir juga. Amir ada naik tadi tapi Amir turun balik. Sorry Amir, kita pun dah bersiaran, sorry. Kita lama juga buat space. Abul Epan dah share kan tadi? Belum, tapi tak apalah. Ya Allah, sorry. Okay. Abul, Epan, Osom, siapa dulu? Tak apa kot. Ifan lah, kalau Ifan nak cerita. Abul okay je. Epan. Pendek je kot. Masa tu kat Thailand, Ifan pergi. Okay. Ifan pergi dengan kawan-kawan. So kawan ni ada 3 orang Kedah. Satu si Ifan orang Perak, satu orang KL. So biasanya kita orang cakap adalah sembang-sembang macam orang Kedah lah. So masa kat Thailand tu,
Ifan tengah ikat tali kasut sebab macam tercabut. Kawan dah gerak ke depan dah. Ifan panggil, "Weh Sat." Sat panggil macam orang Kedah, "Weh Sat." Lepas tu semua orang pandang Ifan, orang Thailand. Lepas tu macam kenapa semua orang pandang aku ni? Lepas tu bila dah balik Malaysia baru tahu Sat tu rupanya slur macam, "Woi binatang." Macam tu je. Oh, kalau ada pun lagi satu yang macam best sikit. Masa tu nak naik train from Surat Tani ke Hat Yai. And then kalau harga untuk foreigner ni lain, macam around RM30 macam tu. Tapi kalau untuk local dalam 12, 11 macam tu. So masa tu agak mahal lah. Dia dapat tahu yang masa tu tak pergi kat kaunter lagi. And then macam ada orang Thailand ni, dia cakap Inggeris kan. Dia datang tegur kita sebab kita macam mahal ni. Dia tanya, dia kata kenapa is it expensive like that. And then cakap lah kami melancong kan from Malaysia. We're Malaysian but the tickets fee so is very expensive. And then dia kata okay. How many of you? Dia ada 5 orang. Dia pergi kaunter, dia datang balik dengan tiket harga lokal. So kita macam bayar kat dia harga RM12. So kita macam baik lah. Kita orang tak tahu nama dia sampai sekarang, tapi dia punya kebaikan hati dia tu sampai sekarang kita orang ingat lah benda tu. Okay, thank you Epan. Epan tahu tak? One thing kan about Thailand, masa Lausu pergi dulu, Lausu sebab kulit Lausu macam sawo matang sikit, gelap-gelap sikit. Bila Lausu pergi, kan Lausu ada cerita tadi, Lausu kat distrik Nana tu, orang yang like nak approach, nak minta like nak